macam Tador kata tadi kan, dia pembanggaan beliau sebagai satu tokoh pemimpin ni. Bukan saja daripada segi cara pendekatan beliau, daripada segi politik ataupun pembangunan, tapi juga secara peribadi, sebab banyak insan yang telah bersama beliau masa beliau masih jadi menteri ataupun selepas mendiang telah tidak ada jawatan dalam kabinet pun, tak ada cara dia bertukar, sebab cara dia berkongsi, cara dia berdekat dengan rakyat, tak kira daripada ahli politik ataupun rakyat biasa, tak kira kanak-kanak, tak kira darjat, tak kira sosial status sosioekonomi mereka, pendekatan beliau satu pun senang. Saya rasa kalau pemimpin sekarang mungkin kena belajar daripada beliau, sebab setiap pagi pukul 6 pagi di kediaman beliau yang saya berada sekarang ni, daripada pukul 6 pagi dah ada orang yang tunggu beliau. Sampai pukul 8 pagi dia akan tengok di sini, baru dia akan tolak ke pejabat. Dulu pejabat dia baru dekat Bank Negara di sini, Kementerian Kerja Raya masih ada berdekatan. So saya rasa pendekatan secara peribadi dan akan menolong seupaya beliau, dan akan membuat apa-apa yang perlu untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi rakyat. Tak kira daripada Parlimen Sungai Siput masa beliau berada di sana dekat lebih daripada 34 tahun, ataupun daripada segi warga kerja Kementerian Kerja Raya. Saya rasa mesti ada banyak warga kerja raya masa beliau berada sebagai menteri yang masih mengingati perkara-perkara yang mungkin secara peribadi, tapi mungkin mengongsi visi beliau. Baik Datuk, jasa dan juga pengorbanan mendiang pastinya memberikan impak yang cukup besar bukan sahaja kepada masyarakat India tetapi kepada seluruh rakyat di negara kita. Dan dengan pemergian mendiang pada hari ini, apakah yang perlu dilakukan oleh legasi kepimpinan mendiang di Malaysia ini yang mereka perlu lakukan mendepani isu ini, Datuk? Saya rasa sebab masa beliau berada 30 tahun, pembangunan sosioekonomik yang ketara berlaku pada masa beliau menjadi pemimpin. So masa bukan saja beliau jadi pemimpin, masa Tun M menjadi pemimpin sebagai Perdana Menteri, masa itulah pembangunan sosioekonomik masyarakat itu berada pada tahap yang paling tinggi. Sekarang boleh dikatakan perubahan itu tidak seketara yang berlaku pada tahun 80-an, 90-an dan awal tahun 2000. Dan saya rasa persepsi beliau sebagai satu tokoh utama. Kalau untuk kaum India lah, saya boleh kata secara peribadi. Dulu kalau kita kata Datuk Seri, hanyalah Datuk Seri Samiwelu pada masa tu, yang sekarang tu. So, tak pernah kita ada Datuk Seri yang begini banyak. Sekarang kita ada banyak tokoh-tokoh pemimpin yang mungkin jadi Datuk Seri Tan Sri. Tapi untuk kita, saya yang macam akhir 40-an, awal 50-an, hanya Datuk Seri pada masa itu adalah seorang saja Datuk Seri. Dan saya rasa legasi beliau untuk pembangunan masyarakat India khususnya dalam bidang pendidikan, sebab beliau lah yang membawa visi yang mengatakan mesti dalam setiap rumah mesti ada at least seorang yang menjadi graduate, dan inilah menjadi satu asas kepada pembangunan yang berlaku dalam masa 20-30 tahun. Setiap isi rumah tu yang ada satu graduate, tak kira dengan penubuhan AIMS College ataupun daripada segi ITTA ataupun sebagai banyak yang telah sumbang lebih kurang 130 juta ringgit kepada 13,000 lebih graduan sekarang yang telah mendapat loan daripada MID. Mungkin itulah satu sumbangan beliau, dan legasi ini akan juga kita sambungi selepas ini. Baik, terima kasih atas perkongsian itu tadi, Datuk, dan